Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 19 Ogos. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Usaha Sarawak menangani penularan COVID-19 menampakkan keputusan yang positif. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Uka Embas, mahu rakyat Sarawak terus mengekalkan disiplin diri dan patuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Katanya kawalan kendiri rakyat Sarawak dalam mematuhi SOP dan menjaga kebersihan diri telah banyak membantu dalam melandaikan lekuk penularan COVID-19. Walaupun beberapa hari ini the curve seems to flatten, angka dia kosong-kosong, kita jangan leka. We should not be overconfident. We should continue to be disciplined, adhere to SOP yang telah disediakan dan bekerjasama seberapa boleh untuk menentukan bahawa COVID-19 ini tidak menular dalam masyarakat kita. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Dato' Amar Douglas juga merayu rakyat agar bersabar dengan kerajaan kerana segala SOP dan arahan yang dikeluarkan adalah untuk kebaikan semua pihak. Tegasnya, SOP yang dikeluarkan bukan untuk menyusahkan atau menyebabkan stres dalam kalangan masyarakat. Sebaliknya, ia merupakan tindakan yang perlu dibuat bagi mengekang penularan pandemik berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amar Douglas Uka Embas turut memaklumkan bahawa Kerajaan Sarawak akan menanggung kos penginapan kuarantin dan kos ujian COVID-19 bagi semua rakyat Sarawak yang balik dari luar negara dan menjalani kuarantin wajib selama 14 hari. Jelasnya, dalam tempoh tersebut, mereka akan menjalani 2 kali ujian COVID-19 iaitu hari ke-2 dan hari ke-10. Menurut beliau, walaupun Kerajaan Persekutuan telah menetapkan bahawa rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara akan menanggung kos penginapan dan kos ujian COVID-19 mereka sendiri, namun Kerajaan Sarawak telah mengambil keputusan untuk menanggung kos-kos berkenaan. Tambahnya, jika mereka bukan rakyat Sarawak dan datang dari Semenanjung, Sabah, Labuan dan bukan warga negara yang balik dari luar negara dan memasuki Sarawak, mereka akan membayar sendiri kos kuarantin dan kos ujian COVID-19 tersebut. Arahan ini berkuat kuasa sehingga 31 Ogos ini. Dato' Amar Douglas turut memaklumkan bahawa Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak telah membentangkan garis panduan prosedur operasi standard SOP untuk pusat hiburan berlesen yang ingin beroperasi dan hendaklah mematuhi SOP karaoke yang disediakan. Arahan ini berkuat kuasa bermula Khamis ini. Manakala bagi aktiviti indoor basking pula hendaklah berpandukan SOP live event yang telah disediakan oleh Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak. Arahan ini juga berkuat kuasa mulai 20 Ogos ini. Dalam pada itu, tiada kes positif COVID-19 dilaporkan semalam dan jumlah keseluruhan kes positif ialah 682. Dalam pada itu, peranan petugas barisan hadapan amat dihargai. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rosie Yunus berkata, golongan itu sanggup menggadai nyawa, malah ada yang bekerja 24 jam sehari dan terpaksa meninggalkan keluarga demi memastikan rantaian COVID-19 berjaya diputuskan. Rosie Yunus yang juga adun berkenu berkata RTM juga dianggap petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus sewaktu pandemik ini melanda negara dengan mendapatkan maklumat dan menyebarkannya kepada orang awam. Beliau berkata demikian semasa merasmikan showcase TQ Frontliners dan Aspirasi Merdeka di Dewan Masyarakat Berkenu Miri baru-baru ini. Terdahulu, Pengarah Penyiaran Kawasan Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, program ini bagi mendekatkan RTM dengan masyarakat setempat yang lebih terarah kepada penyaluran maklumat dan dasar-dasar kerajaan, pendidikan dan hiburan. Program ini merupakan kerjasama strategik RTM Miri, Pusat Khidmat Masyarakat Adun Berkenu dan pejabat daerah Subis yang menyajikan pelbagai persembahan seperti sketsa merdeka, berkisah tugas yang dijalankan petugas barisan hadapan dalam norma baharu seperti perjuangan kemerdekaan terdahulu, menentang penjajahan serta persembahan nyanyian daripada penyanyi tempatan.
Pemakaian pelitup separuh muka dalam kalangan rakyat Malaysia menjadi suatu kemestian ketika berdepan pandemik COVID-19. Lebih-lebih lagi, ia mula diwajibkan bermula 1 Ogos lepas. Terdapat pelbagai jenis pelitup separuh muka yang dijual di pasaran yang dikategorikan sebagai pelitup separuh muka perubatan dan bukan perubatan. Namun, apa yang menarik perhatian ialah pelitup separuh muka bukan perubatan, khasnya fabrik yang mula dikomersialkan dengan pelbagai corak dan motif yang menarik. Selain pelitup separuh muka 3 lapis, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO turut menyarankan pemakaian pelitup separuh muka fabrik bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Salah seorang pengusaha kraft di negeri ini, Nur Rahmah Ranong Abdullah, mula menghasilkan pelitup separuh muka fabrik sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. We started on the 18th of March, sebab we see that there is shortage of face mask in the market, and then as well as kebanyakan orang juga yang mau ingin buat mencarikan kerja yang semua itu. So we started from there, and then of course I started to do my research on macam mana nak buat fabric face mask. Ditemui RTM di Kuching, pemilik butik Run and Nong's Creations ini menyatakan pelitup separuh muka fabrik ini menepati garis panduan ditetapkan oleh WHO dengan mempunyai 3 lapisan, iaitu kesan hidrofilik dan hidrofobik. We have a mix of cotton, polyester, quilting, 100% quilting material as the inner part, and also we have the propylene as our material that we use for our face mask. Kerja-kerja penghasilan pelitup separuh muka fabrik turut dibantu kira-kira 30 orang kaum wanita dari kalangan ibu tunggal, suri rumah dan mereka yang hilang pekerjaan semasa PKP yang rata-ratanya dari kawasan luar bandar. Memilih untuk menggunakan corak bermotif Sarawak dalam penghasilan pelitup separuh muka, Nur Rahmah berkata ia merupakan salah satu usaha untuk mengetengahkan keunikan seni dan budaya dari bumi Kenyalang. Setakat ini, Nur Rahmah telah menerima banyak tempahan antaranya dari Jabatan Kerajaan, syarikat swasta dan sektor perhotelan dan pelancongan, malah tempahan dari luar negara. Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg semalam menerima kunjungan hormat daripada rombongan Jawatankuasa Induk Hari Wanita 2020 Sarawak yang diketuai oleh Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Dato' Sri Fatimah Abdullah di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya. Kunjungan itu bertujuan menjemput Ketua Menteri untuk menyempurnakan Majlis Sambutan Hari Wanita 2020 Sarawak pada 29 Ogos depan. Majlis tersebut merupakan anjuran Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Tema sambutan Hari Wanita di Sarawak pada tahun ini adalah Wanita Sarawak dalam Era Digital. Pada majlis tersebut terdapat 6 kategori anugerah yang dipertandingkan, antaranya Anugerah Dato' Patinggi Laila Taib, Anugerah Ketua Menteri Kepimpinan Wanita, Anugerah Pertubuhan Wanita Cemerlang dan Anugerah Tokoh Wanita 2020. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut menerima kunjungan hormat daripada Jawatan Kuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya ERC diketuai oleh pengerusinya Tan Sri Dato' Sri Panglima Abdul Rashid Abdul Rahman. ERC akan menyerahkan laporan interim penuh kepada Perdana Menteri pada hujung bulan ini berikutan kajian serta libat urus yang dilakukan oleh ERC dalam memperbaiki urusan pilihan raya negara telah pun selesai. Antara syur terkandung dalam perakuan tersebut iaitu masyarakat Sabah, Sarawak yang tinggal di Semenanjung atau masyarakat Semenanjung yang tinggal di Sarawak dibenarkan mengundi di tempat mereka berada tanpa balik kekuasaan masing-masing. Kebakaran rumah panjang cat Nanga Bilat Julau Isnin lepas telah mengakibatkan 142 orang penghuni kehilangan tempat tinggal. Prihatin dengan nasib mereka, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat, tampil menyerahkan sumbangan berjumlah RM20,000 kepada mereka semalam. Menurut Roland, sumbangan ini merupakan bantuan segera daripada pihaknya untuk membantu mangsa membeli keperluan asas seperti makanan. Setiap keluarga sebanyak RM1,000 untuk mereka membeli apa keperluan yang mereka perlukan.
Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita di rumah Cat Nanga Bilad Julau selepas melawat penduduk di situ. Salah seorang mangsa yang ditemui berharap bantuan sewajarnya daripada kerajaan dapat terus disalurkan. Minta agak kau umai apa kau ni buat terbuka agak kau terminta. Aku umur dah tua, aku dah kerja aku mundur deh, aku. Bekerja aku umai. Menceritakan semula keadaan ketika kebakaran itu berlaku, Komander Operasi Pegawai Penolong Penguasa Bomba Bintangor, Nicholas Belulin berkata, pihaknya mengambil masa 60 minit untuk sampai ke tempat kejadian dan mendapati api merebak dengan pantas kerana cuaca panas ketika kejadian. Kita bersyukur kerana tiada kemalangan jiwa dilaporkan, cuma kebakaran telah meranapkan sebanyak 80 hingga ke 90% kawasan Rumah Panjang. Mangsa kini menumpang sementara di gereja dan tadika kemas yang berhampiran. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Bersama kita mencegah COVID-19, lindungi keluarga anda dengan sentiasa memantau status kesihatan diri dan keluarga. Amalkan penjarakan fizikal ketika berada di premis makanan. Sekian, saya Debbie Amanda Padan. Jumpa lagi dan salam hormat.